Saudara, selamat kembali di podcast OK Let's Go. Masih lagi bersama dengan Bel Gasri. Wah, ya, Alamak, ini kira macam dream interview lah. Kalau dia ada dalam studio, memang aku rasa pecah kot studio ni. Kau pernah Bel pernah turun Singapura kan? Banyak kali kan? Yes, pernah banyak kali. Sebab saya setiap kali raya sebenarnya pun memang akan turun. Cuma dah 2 tahun dah raya ni tak balik kan. Sebab tak boleh nak merentas negara. Merentas daerah pun payah. Ini kan merentas negara kan. Ya. Kami ucapkan terima kasih kepada Bel sebab sanggup tadi tukar tempat. Sebab tadi connectivity dia agak ada slow sikit. Tapi mungkin sekarang dah elok sikit tak? Terima kasih Bel lah, sanggup lah sebab pindah tempat bagai semua. Artis ni je yang tak berapa elok ni kot. Bel memang ada saudara dekat Singapura ke ni? Ada. Saya ada boleh kirakan atuk saudara lah. Mak saya punya yang tertinggal di sana. Tertinggal di balapan. Dan jadi setiap tahun raya-raya kalau sebelum-sebelum ni lah memang akan selalu pergi kata beraya dekat Singapura jugalah. Dekat mana? Singapura mana? Kalau ikut pada kedai dia dekat Geylang, lepas tu ada rumah dia dekat area Bedok. Bedok ke? Betul. Saya salah ke saya nak kena Bedok ni? No. Bel nak tanya juga because dulu bila kita tengok Bel dekat TV memang sering keluar drama-drama dan seumpamanya. Lepas tu ada satu kali tu tak silap stesen radio yang you buat macam sketsa pendek, sketsa lawa pendek dekat Era ke apa tak pasti. Era. Kalau kita tengok kan, habis sketsa tu pula dia agak dia kelakar sebab masa tu bila kita tengok YouTuber, jadi kita waktu parody, buat parody kan? Waktu tu kita selalu tengok TV, habis kita dah tak tengok TV sangat sebab build up dia agak panjang, macam 30 minit nak tunggu lawak dia ada punchline dan sebagainya. Jadi kita dah mula tengok video pendek dekat YouTube yang lebih ringkas. Tapi bila you transition daripada TV masuk ke YouTube dan juga short video, pula boleh kena. That means storytelling dia lebih pendek, tapi you punya punches dan lawak lebih kira bertubi-tubi. Walaupun video seminit, 2 minit, you dah pandai olahkan you punya skill masuk dalam arena digital. Benda ni susah nak kecapi ataupun memang you rasa lagi senang untuk sesuaikan diri? Macam mana nak jawab sebenarnya sebenarnya dia macam-macam platform sebenarnya. Sebab bukan apa Bel, ramai pelakon TV diorang tak boleh buat benda tu. Dia dekat TV dia mekar, dia macam masyhur, dia tahulah macam nak act gaya handsome dia macam mana, nak buat psycho dia macam mana. Tapi once masuk YouTube, dia tak macam kat TV. Tapi you pula dekat TV hebat, tapi bila masuk dekat YouTube video pendek pun kelakar juga. Tu yang susah nak buat. Sebenarnya kalau ikutkan untuk dari segi buat kerja-kerja YouTube ni, saya memang boleh kata setiap minggu terbabit untuk buat video-video viral. Macam contoh saya buat untuk parody rancangan Meletup, kalau ada tengok lah. Saya selalu buat dengan Jihan apa semua. Lepas tu jadi sebab itu pendedahan saya kepada orang kata benda-benda YouTube, video-video viral ni boleh kata biasa. Benda yang saya kadang-kadang artis-artis belum tentu lagi mempunyai pendedahan yang banyak macam tu. Dia orang lebih kepada mungkin berlakon, drama, filem. Jadi alhamdulillah saya masuk. Bila saya kata tu sebenarnya saya tak terfikir pun sebenarnya sebelum ni kita akan ada benda-benda macam ni. Ada YouTube, ada video-video viral. Orang dah tak mungkin TV orang dah kurang sikit tengok, mungkin orang lebih kepada tengok handphone, orang tengok tablet. Jadi saya tak tahu. Tapi bila dalam 9-10 tahun sebelum ni saya terbabit pula dengan benda-benda ni, dan orang ambil pula video-video daripada saya buat video-video viral tu, tak disangka diorang pula sekarang ambil daripada cerita-cerita drama saya berlakon lama-lama, dia editkan balik,
Dan diorang mainkan pula dekat YouTube, jadikan benda-benda yang viral. Jadi saya rasa nasib lah. Saya pun tak sangka benda-benda macam ni akan jadi macam ni. Saya pun tak tahu. Akan datang saya tak tahu pula. Mungkin akan datang kita dah tak tengok YouTube. Dekat YouTube pula. Mungkin kita tengok kat benda lain pula. Kan? Mungkin saya datang secara live kat muka orang tu. Wih, seram weh. Tapi payment tinggi lah kalau gitu. Masuk duit siling pling. Saya pun sampai. Bel. Kita tahu akan datang. Bel, kau kira Bel ni dah dalam industri 30 tahun. Kau tak pernah jadi artis 30 tahun 30 tahun lama. Daripada kecil sampai sekarang tau bro. Kau ada terfikir macam nak tukar, aku dah penat lah nak berlakon bagai ni semua. Aku nak buat kau baru duduk 3 jam pun kau dah rasa penat ke? 3 jam. Kau 30 tahun depan kamera weh. Betul. Memang betul. Memang betul. Ada rasa apa orang kata semestinya memang ada rasa penat, ada rasa engkau ni tak nak ubah ke? Kau jadi benda lain pula. Jadi apa, penari ke apa ke? Kau buatlah selain daripada kau menjadi pelakon. Kan? Tapi pada masa yang sama saya daripada dulu, mungkin daripada zaman saya dah start remaja apa semua, dan bila masa saya dah mula start, Allah yang ni banyak betul nyamuk tu kat rumah. Pukul nyamuk pula tadi aku nak pukul nyamuk, pukul nak apa binatang lagi aku nak pukul. Okay. Alright. Okay. Apa ni? Jadi masa saya bermula start daripada saya kecil lah. Saya nak melawak. Dalam tahun 2007 macam tu. Saya fikir saya dah tak nak buat, bukan saya tak nak, saya nak stop kejap buat cerita-cerita yang memenatkan saya. Tu dia. Nampak dia punya ni? Saya kata saya nak enjoy, saya nak seronok. Saya nak seronok, saya nak datang ke tempat syuting, saya nak gelak-gelak. Lepas tu saya nak pergi ni, saya nak ni, saya penat dah menangis-nangis, tumbuk orang, cekik orang, nak mengamuk-ngamuk semua kan. Jarang saya tumbuk orang. Saya je kena tumbuk pula tu. Kan? Kena lempang dengan cikgu apa semua. Jadi saya dah rasa macam saya nak relax, saya nak enjoy. Start daripada situ saya buat cerita komedi. Dan maknanya bila kata penat tu saya tak ada rasa dah. Saya rasa saya dah jadi macam saya enjoy, saya suka benda-benda yang kelakar, yang lawak. Jadi masa kau transition nak jadi pelawak kan, jadi director siapa yang percaya kau yang pertama kali, yang percaya yang Bel boleh buat lawak sebenarnya? Siapa yang beri kepercayaan untuk kau jadi pelawak lah sebenarnya? Sebenarnya masa saya budak-budak pun, saya sebenarnya saya dah ada sebenarnya terbabit. Macam contoh watak-watak kecil-kecil lah. Mana ada pelawak yang jenis budak kecil jadi pelawak? Tak ada. Jadi kalau macam contoh orang buat cerita kelakar nak pakai budak ke apa, kadang-kadang dia orang akan pakai saya apa semua, sehinggalah saya remaja tapi sikit-sikit. Masa tu juga saya macam contoh ada terbabit dengan macam contoh apa, rancangan senario. Tapi sikit-sikit wataknya sebagai mungkin guest. Okay. Guest. Kemudian saya ada buat guest juga untuk macam contoh Salam Pantai Timur. Okay. Salam Pantai Timur. Dan kemudiannya daripada situ mungkin director dan script writer yang buat rancangan-rancangan tu dah nampak saya punya ni. Dan apabila kemudian dah banyak saya ni, sebab dia orang tengok saya boleh enjoy, boleh layan dia orang yang melawak ni. Daripada situ jadi dia orang buatlah rancangan yang diberi nama edisi khas. Pernah tengok edisi khas? Pernah. Johan ada, Johan semua kan. Sketch melawak-melawak. Jadi start daripada situ dah diberi peranan. Banyak pula peranannya. Jadi
Start daripada situ orang nampak, orang panggil melawak, dan kemudian saya buatlah cerita Bedah Tongges lah. Ya. Kemudian Joya lah. Cerita-cerita, lepas tu banyak lagi cerita-cerita merepek, entah apa cerita saya tak ingat. Jadi daripada start itu masuk pula Maharaja Lawak. Ya. Orang dah tahu dah lawak-lawak permainan saya macam mana. Jadi apabila orang tengok dalam skrip tu ada nak pakai budak tergejal, dia punya perangai macam ni, tak ada orang lain, ni Bel. Daripada start situ jadi orang kata alhamdulillah ada je lah watak-watak yang saya lakon. Sampailah sekarang ni orang kenal saya sebagai Bakoba, geng tak puasa, geng kampung pisang. Jadi kan. Jadi Bel pernah tak macam dapat tawaran jadi hero? Main actor, main lah. Ya. main ada, hero ada. Cuma hero macam mana? Kalau hero gagah perkasa tak adalah. Asal. Gagah perkasa. Hero mesti ada. Hero win tak adalah. Takkanlah pula. Tapi kalau dari segi hero yang mungkin macam contoh, kalau dulu-dulu saya jadi hero macam contoh anak yang jaga mak ke, jenis-jenis gitu kan. Ya. Hero-hero apa kena pukul cikgu ke apa ke, jenis-jenis gitu, cerita-cerita yang macam tu. Kena pukul cikgu macam boleh jadi hero pula. Itu kan hero. Yalah, macam contoh cerita-cerita macam tu kan. Cerita-cerita jaga adik-beradik, mak meninggal, jadi saya lah bertanggungjawab jaga adik-beradik. Hero atau watak utama yang macam tu. Yang macam cerita daripada budak lagi, macam cerita Kaki Bakar tu boleh dikatakan bukanlah dia hero lah, watak utama lah. Cuma bukan hero yang apa badan sador ya. Bel, nak tanya tak adalah. sebelum tu you dah cakap you mula masuk dalam dunia komedi dan seumpamanya, habis ada kerjasama dengan pelawak yang lain. Siapa pada pendapat you pelawak yang paling best untuk you banter, untuk you kira spa? Ni susah soalan ni. Pelawak yang paling best untuk you kira berlakon bersama lah. Bukan pergi spa bersama. Bukan Itu sparring lah ni, sparring. 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 Okey. Ada pergi spa ke Ben? Tak adalah. Maksud saya ialah saya keliru lah, takut pergi spa sama-sama. Takkan saya nak cerita kat sini. Isteri kat sebelah kan? Kantoi ni. Mana dia? Cari lah tu. Pelakon mana yang paling best you nak berlakon dengan? Okey, sebenarnya saya tak ada masalah pun dengan semua pelawak. Pelawak. Politik tu jawapan. Saya tak ada masalah apa pun. Saya semua insya-Allah saya boleh, dan cuma yang kebanyakannya orang kata lama kenal, kemudian yang selalu orang letakkan saya dengan dia. Antaranya macam contoh Ropi, Abius, ya. Kemudian Jihan Musa. Jihan bertahun dengan Jihan. Jihan ya. Daripada dia muda ya. Sampai dah cantik dah sekarang ya. Ni Bel nak tanya Bel hidup sebagai seorang public figure ni, sebagai seorang selebriti. Retis. Sebagai retis lah. Kira Bel ada social media. Okay? Ada tak macam wanita-wanita yang DM Bel, yang nak kenal-kenal dengan Bel walaupun dia tahu Bel dah kahwin, yang menggatal dengan Bel, ataupun Bel keluar ada orang macam wanita yang nak peminat macam, hardcore fan lah. Kira betul-betul nak Bel, dia tak kisah Bel dah kahwin ke atau ada anak pun, dia tak kisah. Benar tak? Yang itu tak kurang lagi. Dengar suara isteri nampak. Dengar suara isteri pula. Yang hardcore-nya saya nak kenal dengan dia orang. Oi, kena ketuk. Siapa tu? So isteri jaga IG ke mana? Instagram siapa jaga? Siapa yang jawabkan mesej-mesej you? DM siapa jawab? Okey, saya jawabkan. Tapi kalau dia jawabkan
Tak tahulah ya. Rasanya tak payahlah kot. Rasanya tak payahlah kot dia. Bel, nak tanya ni. Tengok. Jadi macam contoh macam kadang-kadang dari segi orang nak minta dia tak pukul nyamuk, tak pukul lalat, pukul aku pula kan. Jadi kadang-kadang saya macam contoh sebab saya ada tugasan-tugasan yang saya tengah buat, jadi saya bukalah ruang untuk orang kata isteri saya buat kerja-kerja apa sebalik untuk tabir. tolong saya untuk tolong saya dari segi macam contoh nak cari saya ke apa ke berurusan dari segi hal-hal kerja boleh lah. Kalau ada urusan lain saya tak bagi tahu kat dia lah. Jadi Bel, nak tanya ni, adik-beradik macam mana pula? Macam adik-beradik masih lagi berlakon ke ataupun Bel seorang dah you know masih lagi relevan? Adik-beradik dah mula dah tak berlakon, dah malas ke macam mana? Dia dia orang sebenarnya dia orang tu sendiri yang tak nak letakkan diri dia orang berlakon ke tidak. Kalau ikutkan macam tu Darling tu, dia adalah seorang producer. Dia sendiri kadang-kadang panggil saya berlakon. Jadi apa masalah dia kalau dia tak nak berlakon? Kan? Kenapa tak? Ya, sepatutnya kalau dia nak berlakon sangat mudah. Dia sendiri buat, dia sendiri berlakon lah. Tapi itu saya kadang-kadang bukanlah kata tak faham ke terkilan ke, tapi itu atas dia lah kan. Dia sendiri yang tak nak orang kata ni apa nak menonjolkan diri dia lagi sebagai seorang pelakon. Dan dia sekarang ni macam contoh Darling, Ann, dia ada bisnes masing-masing. Darling dengan Ann juga adalah producer juga dalam buat-buat drama-drama, ada rancangan. Jadi Bel macam mana? Bel tak ada mungkin hasrat untuk memperluaskan kira karya Bel di sebalik tabir, sebab you dah selalu depan tabir. You tak ada macam hasrat untuk satu ni aku nak buat telemovie lah, aku yang jadi director, aku jadi pengarah, aku nak buat something lain daripada yang lain lah. Nak jadi macam Yasmin Ahmad ke apa? Ada tak ada hasrat macam tu ke? Okay. Kalau ikutkan muka kau memang kelakar Bel, geram tu lah aku tengok. Awal-awal tahun 2000, mungkin dalam 2005, 2006 sebenarnya saya terbabit juga dalam kerja-kerja belakang tabir kalau ikutkan. Dan saya pernah buat dari segi saya pernah buat kerja-kerja assistant director, saya pernah buat kerja-kerja menulis, saya pernah buat kerja-kerja sampai tahap saya pernah pun menjadi director sebenarnya. Cerita apa? Benar-benarnya drama lah. Drama, lepas tu ada buat rancangan pun ada. Tapi disebabkan satu benda di mana saya kadang-kadang buat kerja masih lagi kadang-kadang saya sendiri berlakon. Saya sendiri berlakon. Macam contoh kalau saya menulis pun saya juga yang berlakon. Jadi kerja pun saya berlakon juga. Jadi saya rasa macam satu kerjanya dah jadi banyak. Bukan rasa beban, tidak. Kerjanya banyak. Jadi, bayaran dia tak setimpal. Jadi gajinya patut banyak. Jadi masalah dia orang nak package. Ini biasa. Jadi bila saya bekerja, saya buat kerja-kerja. Ni watak ni. Kau je lah berlakon. Alamak, kita pula kena ikut lah kan. Kerja dengan orang tu kan. Tapi payment tak ada pun. Kita berlakon. Lepas tu ni berapa payment? Ini kan kau kerja dekat sini, jadi nanti kira lah. Alamak. Dia jadi benda-benda yang macam tu. Siapa yang cakap macam tu? Siapa? Tak adalah, mungkin sebelum ni lah. Yelah, Director, production manager ke yang sebelum-sebelum ni. Jadi saya rasa dia panggil juga saya berlakon. Jadi saya rasa baik saya berlakon saja betul-betul, saya dapat payment yang betul-betul. Faham tak? Okey Ben. Faham. Sebab itu saya dah lah saya berlakon aja. Lagi satu kalau macam contoh adik-beradik saya jadi producer, dia orang semua orang kata bila dapat gaji yang dahsyat-dahsyat mestilah lagi dahsyat daripada seorang pelakon lah. Ya. Jadi siapa Kabel?
Dia adalah seorang yang saya fikir saya dalam industri ni bukan saya nak kejar sangat duit ni. Sebab saya kalau boleh saya buat kerja ni untuk saya nak orang semua suka, orang semua seronok, semua orang happy. Macam tu. Bel, okay, Bel contoh kalau ada orang nak kasi kau check 100 juta ringgit blank check untuk buat satu movie. Kan? Untuk buat satu movie blank check. Ada orang kaya gila lah, Arab ke apa. Dolar ke apa? Dolar USD. Okay, Bel, Ana mau anta buat satu movie. Jadi viral, cerita apa kau nak buat, pelakon siapa kau nak ambil? Ni mungkin ni sekadar lah macam tak ni check ni blank check ni. Lama fikir. Okay. Tapi Ana nak pelakon Malaysia saja. Kau nak pilih siapa? First kali saya pilih saya dululah. Sebab besar tu Yelah. Bajet besar. Besar tu. Itu banyak besar bajet. Saya pastikan saya lock watak tu. Yang first tu saya lah. Kau sendiri direct, kau seorang berlakon je boleh. Berlakon secara solo kan? Melampau sangat. Kita kongsi-kongsi lah dengan masyarakat. Okay, tapi cerita apa kau nak buat Rasa-rasa lah. Mungkin ada dream ke, kau ada satu dream macam aku nak buat satu cerita baik. Apa genre kot? Apa genre kau nak buat? Kau betul nak bikin lah. Saya? Kalau ikutkan pada ni, saya nak lah cerita-cerita yang boleh orang kata lawan lah cerita-cerita Mak Saleh yang dahsyat-dahsyat tu. Okay. Cerita apa yang boleh lawan rasa-rasa? Action pack ke ataupun cerita kelakar ke? Cerita yang saya nak buat macam mana tau? Cerita Lupin. I love Lupin, man. I see. Jadi Bepin. Boleh dah. Betul. Jadi maknanya cerita yang betul-betul berkualiti, dahsyat. Lepas tu kemudian bajet tak ada hal punya. Semuanya dalam keadaan semuanya nampak grand lah. Bukan saja saya grand di situ, tetapi apa-apa saja semua background apa semua set semuanya grand. Bel, aku nak tanya, kau tengok Netflix kan? Yang Pak Lupin tu, apa buat masa ni engkau tengah tengok apa ni? Kau tengah tengok cerita apa? Apa yang sekarang? Sekarang ni. Sekarang tengah musim apa? Tengah top Money Heist lah. Tetapi jangan lupa saya dah masuk dalam tu. Jadi sekarang ni semua orang tengah tengok Bulan dan Pria Terhebat. Bulan dan Pria Terhebat. Sebab hebat cerita tu dan alhamdulillah dah beberapa minggu jugalah dia menjadi number one lah dalam Netflix punya ni dekat Malaysia lah. Kau tengok balik tak kalau berlakon cerita-cerita yang kau dah lakonkan, lepas tu kau duduk macam actually aku boleh buat lebih baik ni, atau kau dah bagus juga aku ni Saya tengoklah, kalau tak reti malu saya tengoklah cerita tu. Saya sendiri tengok diri saya sendiri. Kan? Yes. Tapi bagi pendapat saya kadang-kadang sebab apa, macam contoh saya berlakon, saya di bawah director kan. Ada director dan director tu yang menentukan okey ke tidak, suka ke tidak dengan apa yang saya buat. Kalau macam contoh dia kata okey dah cukup, apa yang kau dah buat tu dah okey. Jadi saya rasa alhamdulillah dah cukup lah. Jadi saya tak perlulah macam contoh saya nak tengok patut aku buat macam ni. Benda-benda macam tu saya akan buat dekat tempat lain pula. Idea ni saya akan patut aku buat dekat tempat lain nanti. Okey. Ni Bel nak tanya. Nak tanya Bel, sekarang dekat kau mana ada buat kerja lain? Bos saya tanya je. Kau mana ada buat kerja lain? Tanya je. Tanya. Apa ni dekat sana punya market sekarang ni dekat Malaysia? Macam mana dengan industri perfilman, industri drama semua macam mana? Pasal sekarang tak silap saya tak boleh shoot kan sekarang ni. Betul. Dah boleh balik kan? Dah buka balik. Baru dibuka dalam
Maknanya baru beberapa hari ni je. Ya. Dalam minggu ni juga. Jadi bila dah buka, Bel dapat berapa banyak job? Wah, ni banyak job ni confirm. Sebenarnya bila kita PKP itu hari daripada bulan 5 kot. Ya. Bulan 5. Jadi masa tu kita dah ada job yang untuk daripada bulan 5 tu. Bulan 6. Ya. Kan? Bulan 7. Bulan 8 semua dah ada dah. Wow. Okay. Rezeki murah tu. Macam banyak ni kan. Tapi semua ni tak jadi. Alamak. Aduh. Tak jadi. Jadi kerja-kerja masa tu yang boleh buat, tengok kipas pusing, tengok dinding. Itu kerja-kerja yang boleh dibuat. Okey. Tapi alhamdulillah saya tiap-tiap minggu saya buat kerja-kerja parody di rumah. Saya buat video-video tu lah. Itulah antara kerja-kerja dengan video-video viral lah. Saya buat sendiri semua. Dan jadual-jadual yang daripada bulan 5, bulan 6 yang stuck ni. Ya. Dia sekarang datang semua. Sekarang ni semua datang. Masuk. Jadi tak berapa masuk. Asal kita boleh ambil satu je, Cik. Jangan tamak. Hidup dalam dunia ni jangan tamak. Jangan tamak. Jadi kita pilih, kita buatlah satu. Jadi benda itulah yang berlaku. Apa kita dah susun dah. Okey, bulan 5 sampai ini job dia. Okey. Habis ni kita masuk yang ini pula. Okey. Ni semua ni dah ada dah. Jadi dah cantik perjalanan dia tu. Jadi PKP tak boleh. Bila buka je semua ni dia dah sambung. Ya. Dia dah jadi semua sekali nak buat. Jadi kita tak boleh buat apa. Terpaksalah tutup mata, buat mana yang done lah. Yelah. I see. Okay. Itu je. Tapi yang pastinya sebab itu hari saya ada buat satu drama yang saya tak habis lagi. Jadi sekarang ni kerja saya kena habiskanlah kerja tu. Alhamdulillah rezeki murah. Kita ada masa untuk satu lagi. Soalan saya nak menjawab pula. Tak ada. Bagus. Okey. Ada tak antara artis yang mungkin macam bro kau si banyak job je, kasih tolong aku sikit lah, macam membantu artis yang mungkin dalam kesusahan, yang dalam keadaan PKP tu kan. Jadi ada tak Bel membantu ke, ataupun kasih job dekat members ke, macam mana, ataupun berebut job ke, macam mana? Ada. Saya kadang-kadang kalau macam contoh saya tak boleh nak buat job, kadang-kadang saya introduce juga, ataupun saya recommend lah. Tapi kadang-kadang saya recommend pun bukan artis-artis yang ni lagi dahsyat daripada saya. Recommend. Tapi diorang pun ada job lain juga. I see. Dia bukan jenis orang yang bukan jenis yang dengki-dengki ke, tak nak recommend orang ke, tak ada. Tak ada. Dia bukan jenis orang yang macam tu. Dan okey, semasa kita PKP, ada satu time saya viral juga di scam. Apa tu? Scam? Oh, kena scam. Saya kena scam apa masa time PKP. Saya sebab jadi? Saya tolong rakan artis, iaitu Uncle Mubarak Majid. Apa yang berlaku? Sebab dia WhatsApp saya, dia kata dia tengah susah. Dia nak minta saya back in kan dia sedikit wang. Jadi saya pun masukkan duit. Rupanya scam. Bukan dia. Alamak. Jadi di situ yang saya nak ceritakan, alhamdulillah saya bukanlah orang yang fikir diri saya je, ada jugalah kadang saya membantu jugalah. Alhamdulillah. Sebut sedikit. Tak adalah nak cerita up saya je, tidak. Jadi saya cerita yang orang tahu je lah. Ya. Okey, baik. Bel, kita berehat seketika. Kita akan kembali bagi bahagian ketiga selepas ini. Kita bersama dengan para penaja kita dalam OK Let's Go.